Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anak-anak pelajar tingkatan 4 Arif. Jadi hari ini Alhamdulillah kita jumpa sekali lagi untuk meneruskan pembelajaran tentang kimia. Jadi kalau ikut kita ni agak tertinggal jugalah, tapi nak buat macam mana, apa-apa hal pun kita teruskan juga belajar. Kita berada di tajuk 3. Kalau ikut bulan, dah bulan Jun, bulan 6. Tapi kita masih lagi di tajuk 3. Tapi insya-Allah lah, harap-harapnya untuk yang pelajar-pelajar yang tak sempat ikut live kita ni, cubalah untuk melihat kembali video yang kita telah rekod untuk penerangan-penerangan tentang apa yang kita dah belajar. Okey nah. Jadi sebelum saya sharekan skrin ni, saya akan tutup muka saya lah. Jadi tak adalah nak hilang fokus sangat. Jadi semua akan fokus pada skrin lah. Okey. Sekali lagi kalau nak minta respon daripada anak-anak pelajar, jika boleh nampak skrin. Sebab takut nanti saya duduk cakap sorang-sorang ya. Boleh nampak tak? Clear. Okey, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau ikutkan, kelas kita yang lepas, kita dah tamatkan dengan formula kimia. Jadi tempoh hari, kelas yang tempoh hari kita cuma ulang lah bagaimana formula kimia dibentuk daripada apabila diberi ion dan sebagainya. Jadi harap-harapnya anak-anak pelajar recall balik daripada nota, terutamanya untuk menghafal formula-formula bagi cation dan juga formula-formula bagi anion. Dia punya kunci untuk menulis formula kimia yang betul memang daripada ingatan, hafal berkenaan formula cation dan juga formula anion. Okey, dan tempoh hari juga saya ada tunjukkanlah, kalau tak silap saya ada tulis dekat slide lain kot. Okey, beberapa formula yang bukan datangnya daripada cation, bukannya datang dari anion, okey, yang biasa-biasa, contohnya formula air dan sebagainya. Jadi nanti kita akan tengok kembalilah, kalau tak silap yang ni, contoh ini, slide ini. Okey, yang mana kita dah kena biasalah karbon monoksida. Apa maksud monoksida? Sebab dia ada satu sahaja O. Nitrogen dioksida sebab dia ada dua oksigen. Sulfur trioksida sebab ada 3 oksigen kat situ. Okay, nah? Jadi akan ada lagi lah. Okey, kejap. Okey, formula-formula yang lain yang awak perlu tahu. Contohnya kita ada H2O. Yang ni memang kena semua tahulah. Apa formula ni? Ini formula untuk apa ni Siti Musliha kalau H2O? Tak tahu. H2O, air, water, air. Hak ni hak biasa-biasa. Okey. Jadi hak jenis macam ni memang dia tak ada cation anion lah untuk pembentukannya. Ni macam CONO2 SO3. Jadi untuk yang formula macam ni kita akan tengok ataupun lebih mudah memahaminya nanti masa kita belajar tajuk ikatan kimia. Okey. Jadi buat masa sekarang ni, untuk formula ni boleh tengok balik video yang kita rekod ni nanti ke. Okey, cuba buat catatan lah untuk menghafal ni. NO2 SO3 CO. Okey, kalau CO2. Okey, ini formula untuk apa, Danish? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Yang ni lebih mudah lah. Kalau tengok tadi, kalau H2O, kita tak sebut hidrogen oksida kan. Dia memang nama khas dia adalah air. CO2, kita memang ikut nama bahan tu. C untuk karbon, oksigen bila dia dah bergabung dengan bahan lain, dia dah jadi oksida. Katakanlah kita ada natrium oksigen. Kita tak panggil dia natrium oksigen. Bila dia dah bergabung, dia dah jadi oksida. Akhir namanya oksida. Okey nah? Okey, dan untuk yang di, tri, semua-semua ni kita memang merujuk kepada unsur yang kedua di belakang ni. Kita tak sebut macam ni, natrium pun ada 2. Kita tak sebut di-natrium. Boleh nah? Kita hanya sebut natrium sahaja. Okey? Okey, jadi ada beberapa lagi lah. Tempoh hari saya ada bagi contoh lagi. C6, H12,
SO6. Okey. Ini hak biasa adalah untuk, dalam biologi pun banyak jumpa formula ni. Ini adalah untuk glukosa. Okay, nah? Glukosa tu apa? Gula. Okey. Ada lagi kat sini SO3. Kalau dah faham SO3, antara gas yang selalu jumpa lagi adalah SO2. Sulfur dioksida. Okey, kita ada lagi gas yang popular, NH3. Okey, yang ni gas apa ni? Siapa boleh bagi tahu? Rasanya 2-3 kali juga dah jumpa masa kelas di sekolah ni. NH3 gas apa? Ia adalah sejenis gas. Siapa tahu? Nitrogen hidroklorik. NH3 nitrogen hidroklorik. Okey, jauh tu. Hidroklorik, klorik tu dia merujuk kepada unsur Cl, Danish. Cl. Jadi kalau NH3, okey, ini adalah gas amonia. Sebab tempoh hari kalau tak silap, saya ada explain tentang ion amonium, adik-beradik dia. NH4 positif. Alah, huruf 4 ni tak cantik. NH4 positif. Ini adalah ion amonium. Amonium. Jadi saya dah bagi tahu hari tu. Kalau ion namanya amonium dan NH4. Tapi asalnya adalah NH3, amonia. Masa dia gas, amonia. Bila dah jadi ion, NH4 positif, amonium. Okay, nah? Jadi insya-Allah lah, harap-harapnya nanti dari masa ke masa boleh ambil masa sendiri untuk cuba-cuba menghafal kembalilah. Okey, masa tu masih panjang. Okey, sebab lepas ni kita akan jumpa dengan tajuk jadual berkala. Bila jadual berkala mungkin kurang sikit dari segi formula-formula sebatian. Tapi bila dah masuk ikatan kimia, dia akan guna balik. Boleh nah? Jadi hari ni saya akan fokus kepada apa yang nak kita bincang hari ni, iaitu persamaan kimia. Okey nah, kita tengok persamaan kimia. Pertama dari segi definisi. Dari segi definisi, untuk persamaan kimia ni jarang ditanya dalam peperiksaan SPM. Cuma yang dia nak kita faham dekat sini adalah apa yang dimaksudkan oleh persamaan kimia. Persamaan kimia tu sebenarnya dia adalah ringkasan sahaja. Kita kalau ikutkan ada suatu bahan A bertindak balas dengan bahan B, kita akan ceritakan secara panjang lebar berapa banyak A digunakan, berapa banyak B digunakan ditindak balas. Tapi kalau dalam bentuk cerita, ayatnya akan jadi panjang. Jadi ahli sains, ahli kimia dan sebagainya menggunakan cara yang ringkas, iaitu melalui persamaan kimia. Jadi bila kita tulis persamaan kimia, ia sudah mewakili tindak balas yang berlaku. Maksudnya dalam persamaan kimia tu sudah ada maklumat yang lengkap. Boleh nah? Jadi kalau soalan tanya apa itu persamaan kimia? Suatu perwakilan tindak balas kimia. Okey. Ini saya guna gadget apa huang-huang ni untuk nak tulis ni. Masih belum mahir sebetul-betulnya. Jadi bila nak tulis tu dia lari sikit. Ataupun saya guna saya type dengan hak ni lah senang. Okey nah. Yang ni lagi cepat. Apa itu persamaan kimia? Iaitu suatu perwakilan tindak balas kimia menggunakan formula kimia. Okey. Inilah kalau nak tambah sikit apa tu. Okey, apa itu tindak apa itu persamaan kimia? Okey nah, suatu perwakilan sahaja. Okey. Oh, tak nampak tulisan merah. Okey. Boleh nah? Okey tu. Boleh nah? Itu yang saya cakap tadi. Kalau dalam soalan peperiksaan jarang ditanya apa itu persamaan kimia. Tapi manalah tahu andai kata ditanya persamaan kimia adalah perwakilan sahaja. Boleh nah, Danish, Siti Musliha? Boleh. Okey. Okey, yang pertama, cara menulis persamaan kimia. Okey, rasanya saya nak skip yang ni dulu sebab yang ni bahagian part yang susah sikit. Okey,
Saya akan lompat kepada hak seterusnya, lepas tu baru balik kat sini. Okey nah? Apakah dia yang ada dalam part yang hak mudah sikit tu? Dalam persamaan kimia, okey, ini dia. Dalam persamaan kimia, apa benda yang disampaikan, dia ada dua maklumat. Okey nah? Maklumat yang disampaikan. Maklumat yang disampaikan pertama adalah kualitatif dan maklumat yang kedua adalah kuantitatif. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan kualitatif? Okey. Kualitatif adalah merujuk kepada bahan apa yang digunakan. Boleh tak? Merujuk kepada bahan apa yang digunakan dan juga hasil bahan yang digunakan. Ni saya highlight ni. Untuk kita mengenal pasti bahan dan juga hasil tindak balas. Kejap lagi saya bagi contoh. Macam mana, yang ni soalan ada tanya dalam peperiksaan. Bila ada persamaan kimia, dia akan tanya, apakah maklumat kualitatif dari persamaan kimia? Okey. Ataupun dia akan tanya, apakah maklumat kuantitatif yang diperolehi dari satu persamaan kimia? Boleh nak? Okey, yang kedua adalah maklumat kuantitatif. Kuantitatif ni adalah datang daripada root word quantity. Okey nah, root word perkataan quantity. Jadi bila sebut quantity merujuk kepada bilangan. Merujuk kepada bilangan. Berapa banyak? Berapa banyak? Okey nah. Cuba saya tengok slide yang seterusnya. Okey, kita ambil contoh yang ni. Okey nah. Ini adalah salah satu contoh persamaan kimia. Okey, yang paling basic sebenarnya yang awak perlu tulis adalah ni yang dia bagi bahan tindak balas iaitu logam natrium dan gas klorin. Dan juga hasil tindak balas pepejal natrium klorida. Di peringkat awal soalan akan bagi bahan apa bertindak balas dengan apa, hasilnya dapat apa di peringkat awal. Tetapi lepas ni, bila dah makin lama, kita akan masuk satu fasa yang mana soalan akan bagi tahu bahan apa bertindak balas dengan apa dan kita perlu jangkakan. Kita perlu buat kesimpulan sendiri. Bahan apa yang nak keluar. Dan yang tu kita akan belajar nantilah. Boleh. Okay, kalau tengok dari persamaan kimia yang ditulis ni, awak jangan risau. Yang huruf P ni, huruf G ni dan huruf P ni, ni awak jangan risau. Kalau ikut latest punya syllabus tu, okey, yang baru ni, kalau zaman saya dulu wajib letaklah, macam kena letak. Itu hanya nak menggambarkan keadaan fizikal sahaja. Keadaan fizikal bahan itu saja. Yang mana P adalah merujuk kepada pepejal. Bahan ini berada dalam keadaan pepejal. G ni adalah merujuk kepada keadaan gas. Okey nah? Kalau awak jumpa huruf C, ini adalah merujuk kepada keadaan cecair. Dan kalau cecair ni hanya untuk H2O saja, air saja. Dia akan letak cecair lah. Ada lagi yang awak akan jumpa huruf yang dikurung kecil tu adalah AK. AK ni apa? Larutan akuas. Ini adalah merujuk kepada bahan tersebut berada dalam keadaan larutan. Boleh nah? Satu lagi kalau tak silap ada huruf L yang diletak dalam kurungan. L tu apa maksud? Itu adalah merujuk kepada leburan. Leburan ni macam mana? Bahan tu berada dalam keadaan cecair tapi kesan daripada dipanaskan. Tu leburan. Kalau larutan ni macam mana? Bahan tersebut dimasukkan dalam air, kacau, larut. Macam gula. Gula masuk dalam air, kacau, dapat larutan gula. Tapi kalau gula dipanaskan, nak buat apa? Puding gula hangus apa? Gula dipanaskan dan dia melebur, mencair juga. Itu kita panggil istilah leburan. Ada air masuk dalam air, larutan. Okey. Ada dapat knowledge kat situ perbezaannya. Boleh buat catatan lah, nota. Okey, nak tengok kat sini balik pun boleh nanti. Tapi yang penting awak tahu beza tu. Boleh ya? Okey.
Kalau kita rujuk persamaan ni, okey, kalau kita rujuk persamaan contoh yang dia bagi kat sini ni, okey. Okey. Jika soalan tanya daripada persamaan yang diberikan, okey, apakah maklumat kualitatif yang diperolehi? Maklumat kualitatif yang diperolehi. Jadi macam hak kita sebut tadi, hak dalam slide yang sebelum tadi tu, kalau kualitatif, kita nak kenal pasti bahan tindak balas, hasil tindak balas. Jadi kat sini pun kita ceritalah dalam ruangan jawapan nanti soalan tanya apakah maklumat kualitatif, kita akan bagi tahu bahan tindak balas ialah logam natrium dan gas klorin. Hasil tindak balas ialah pepejal natrium klorida. Ataupun dalam bentuk ayat nak bagi panjang sikit, maklumat kualitatif, logam natrium bertindak balas dengan gas klorin, menghasilkan pepejal natrium klorida. Boleh juga. Okey? Cuma maklumat dalam sudut kualitatif, kita nak tahu bahan apa yang bertindak balas, bahan apa yang terhasil. Okey. Cumalah, ni kepentingan hak kita duk hafal cation and ion, hafal formula-formula tu. Bila peperiksaan, dia bagi persamaan, jadi kita kena tahulah formula ni apa bahannya. Formula ini apa namanya. Formula ini apa namanya. Ni tak apalah, dekat bawah ni dah ada contoh dah, dia bagi dah natrium klorida. Tu yang kita duk belajar tempoh hari tu. Jadi hak ni juga kita kena mahirkan. Cikgu dah tak ada tips lain lagi dah untuk macam mana nak bagi ingat nama-nama formula, nama-nama bahan ni. Yang tu dalam buku teks pun muka surat belakang tu dah ada ni. Cuma pelajar-pelajar kena usahalah. Ulang tengok, ulang tengok, ulang tengok. Sama macam mengenal huruf-huruf alif bata lah daripada zaman budak-budak. Kecil-kecil, ulang-ulang tengok banyak kali, insyaAllah. Okay? Boleh ingat. Tapi kena tengok ada inisiatif sendiri. Boleh? Respon sikit, risau ikut cakap sorang-sorang. Ya, boleh. Boleh ke? Okay, Alhamdulillah. Masih lagi ada orang bersama saya. Okay. Itu yang pertama, maklumat kualitatif. Jika soalan minta maklumat kuantitatif. Okey, kita guna pen lain sikit. Color apa pula? Color hitam lah. Color kelabu kan boleh? Okey. Kalau maklumat kuantitatif pula, kuantiti. Ni dia. Dia merujuk. Tak nampak Allah. Kuning. Okey. Kalau maklumat kuantitatif, ni kita rujuk kepada nombor-nombor yang ada kat depan ni. Okey nah. Nombor-nombor yang ada dekat depan ni. Okey. Cikgu, masalah. Kenapa? Kat sini tak ada nombor kosong ke? Bukan. Jika tak ada nombor dekat depan macam ni, okey, itu sebenarnya ada nombor, tapi nombor tu adalah nombor 1. Cuma tak ditulis. Okey. Boleh ikut nombor 1 saya tu. Jadi kalau soalan tanya, terangkan persamaan kimia ini dari sudut kuantitatif. Awak kena cakap, kena tulis bilangan dia. Jadi kita nampak kat sini 2 natrium bertindak balas dengan 1 klorin menghasilkan 2 natrium klorida. Okey nah. Tapi kalau cakap macam tu, tulis macam tu, dia macam tak komplit tau. 2 apa? 1 apa? 2 apa? Jadi lebih mudah kat sini kita akan tulis dalam bentuk natrium ni adalah 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol gas klorin menghasilkan 2 mol natrium klorida. Jadi pemeriksa nanti dia akan fokus kepada nombor-nombor ni, bilangan-bilangan ni. Okey? Sebenarnya awak juga boleh bagi tahu 2 atom natrium bertindak balas dengan 1 molekul klorin menghasilkan 2 sebatian natrium klorida. Tapi nampak tak kesusahan di situ? Natrium adalah atom, klorin adalah molekul, natrium klorida adalah sebatian. Jadi kan tak sama? Jadi cara yang paling selamat kita gunakan istilah mol. Sebab mol kan juga merujuk kepada kuantiti yang kita duk belajar tempoh hari.
Dari mol boleh cari jisim, mol cari isi padu, mol cari apa? Cari bilangan zarah dan sebagainya. Ingat tak? Okey, jadi faham tak? Kenapa cikgu galakkan pakai istilah mol? 2 mol natrium bertindak balas 1 mol klorin menghasilkan 2 mol natrium klorida. Okey, boleh ya? Itu maklumat apa? Kuantitatif. Okey, tengok slide yang seterusnya. Yang ni ya. Okey. Kalau tengok dekat sini, ni dia ada bagi contoh juga ni. 2 atom, 1 molekul, 2 unit formula. Sebatin lah tu. Ataupun kita boleh guna terus istilah yang lebih mudah. Kita guna istilah mol. Okey, ni contoh jawapannya lah. 2 mol natrium bertindak balas dengan 1 mol gas klorin untuk menghasilkan 2 mol natrium klorida. Ini adalah ayat jawapan kepada maklumat kuantitatif. Boleh Ni bahagian senang lah. Kiranya bahagian senang dalam tajuk formula kimia. Kita hanya explain, menterjemahkan maklumat kualitatif dan juga kuantitatif. Okay, nah? Kalau nanti bila ulang tengok video balik, rasa cepat sangat saya tunjuk gambar ni, awak boleh pausekan dulu. Okay, nah? Yang ni sama. Yang ni sama macam tadi. Okay, nah? Ni penyudahnya. Okay. Okey, barulah kita akan kembali seterusnya kepada tajuk tadi yang kita nak cerita adalah persamaan kimia, iaitu kita nak cerita tentang persamaan kimia seimbang. Allah, lambat pakai pen ni. Okey. Okey. Baru kita akan tengok kepada cara menulis persamaan kimia. Persamaan kimia. Menulis persamaan kimia ni ada satu perkataan yang perlu diingat dekat sini. Persamaan kimia tu mestilah Allah, tak nampak juga. Persamaan kimia, okey, saya tulis kat atas lah. Persamaan kimia tu mestilah seimbang. Okey, ini keyword yang sentiasa ada. Soalan akan tanya, tulis satu persamaan kimia seimbang. Tulis persamaan kimia seimbang. Okey nah. Jadi kalau kat sini ada tak dia bagi contoh? Okey, tak apa, saya letak dulu ambil slide yang baru untuk kita buat sendiri contoh. Okey. Okey, saya bagi satu contoh yang mudah untuk nak faham nah. Okey. Katakanlah saya ada persamaan kimia tindak balas antara gas hidrogen bertindak balas dengan gas oksigen. Tak nampak. Sorry, nombor 2 tak nampak. Gas oksigen akan menghasilkan formula H2O. Ini air nah. Ini gas hidrogen, ini gas oksigen, ini gas, ini bukan gas. Ini adalah air, H2O. Cuba kita tengok dekat sini, apa yang dimaksudkan dengan persamaan kimia seimbang. Dia mestilah unsur yang ada di sebelah kiri dengan ada di sebelah kanan anak panah, persamaan ni. Ini sebab tu dipanggil persamaan. Okey, ada anak panah. Dia bukan sama dengan. Jangan guna sama dengan. Okey, kalau guna sama dengan, salah. Okey. Dalam persamaan kimia, guna tanda persamaan memang salah. Okey nah? Salah guna pen merah. Salah. Okey. Okey. Kita kena buat anak panah. Okey. Apa yang dimaksudkan seimbang, unsur di sebelah kiri dengan unsur di sebelah kanan mestilah sama. Jadi kalau kita listkan kat sini, di sebelah kiri kita ada unsur hidrogen. Kita ada unsur oksigen. Dan kita tengok sebelah kanan anak panah, ada juga unsur hidrogen. Ada juga unsur oksigen. Jadi kalau tiba-tiba awak buat tindak balas, contohnya H2 tindak balas dengan O2, adakah mungkin keluar CO2? Boleh tak keluar CO2? Carbon dioksida.
Boleh tak keluar karbon dioksida? Boleh atau tidak? Itu je. Hidrogen bertindak balas dengan oksigen, keluar karbon dioksida. Boleh tak? Tak boleh kot. Memang tak boleh. Kenapa? Sebab unsur yang bertindak balas tak ada wujud langsung karbon dekat sini. Tiba-tiba dapat hasil karbon dioksida. Ini adalah sesuatu yang tak logik. Jadi kalau awak tengok nak buat persamaan, kalau macam ni memang tak logik lah. Jadi kalau awak nak tembak produk yang keluar nanti, hasil yang keluar nanti pun, awak kena tengok apakah bahan yang digunakan. Jadi hasil yang keluar pun memang datangnya daripada benda yang digunalah. Macam tu. Okey lah. Jadi kat sini, bila sebut seimbang, unsur yang ada sama. Alhamdulillah, syarat pertama, okey, dipenuhi. Kedua, syarat kedua adalah bilangan yang digunakan dengan bilangan yang terhasil mesti sama. Contoh, dekat sini, hidrogen digunakan, berapa atom hidrogen yang ada dekat sini? Bila kita buat formula H2, ini molekul gas hidrogen. Tapi kalau kata atom, berapa atom ada ni? Ada 2 atom. Boleh. Oksigen ada berapa atom dia? Ini 1 molekul gas oksigen. Ni tadi apa? 1 hidrogen lah. Ni pun 1 hidrogen. Okey. Kejap lagi nak padam macam mana tak? Tak apa. Sekejap lagi lah kita fikir. Okey. Oksigen ada berapa atom ni? Ada 2 juga. Okey. Jadi kita tengok selepas berlaku tindak balas, berapa atom hidrogen yang ada? Nampak tak kat sini? 2 kan? Alhamdulillah. Untuk hidrogen seimbang. Tapi cuba tengok untuk oksigen. Ada berapa? Oksigen dekat sini ada berapa? 1. 1 je. Jangan terpengaruh dengan nombor depan. Nombor depan ni bilangan molekul. Bilangan atom, dia adalah yang duduk kat dalam ni. Okay. Jadi sekarang ni, seimbang tak persamaan kimia yang saya ada ni? Tak seimbang. Sebab apa? Bilangan oksigen tak sama banyak. Boleh? Jadi, untuk nak jadikan sama banyak, O yang dekat belah kanan ni, saya kena jadikan dia sebagai 2. Barulah sama dengan kat sana. Jadi, bila saya nak jadikan O kat sini 2, saya tak boleh letak 2 kat sini. Kenapa? Kalau letak 2 kat sana, formula air dah salah. H2O2. Itu bukan formula air. Itu bahan lain. Itu hidrogen peroksida. Jadi saya tak boleh letak 2 kat situ. Kena padam. Okay. Jadi saya nak letak 2 kat mana supaya O ni ada 2. Jadi tempat yang kita boleh letak adalah, ni ada pemadam. Saya padam. Nak tekan pemadam. Eraser. Okay. Okey, padam. Okey. Jadi sekarang ni, asalnya ada 1 saja molekul air tadi tu. Saya akan jadikan dia 2. Sebab saya kena tukar nombor 2 dekat depan. Macam ni. Okey. Sebab tadi asalnya 1 molekul air ada 1 je O. Jadi kalau saya letak 2 molekul air, ada berapa O? O ada 2 lah. Boleh nampak tak tu? Boleh. Okey. Tapi masalahnya sekarang, bila kita letak 2 dekat depan, dah mengganggu pula hidrogen. Kenapa? Hidrogen dekat sini, tadi 1 molekul hidrogen ada 2 atom. Sekarang ada 2 molekul hidrogen. Dah ada berapa atom dia? Berapa atom hidrogen yang baru? 4 lah. Dah bila masa nak seimbang ni, tengok oksigen dah sama, 2, tapi hidrogen pula tak sama. Tak apa, kita adjust pula hidrogen kat sana supaya jadikan juga dia 4. Macam mana nak jadikan hidrogen kat sini 4? Tadi ada 2 je. 1 molekul ada 2 je. Jadi kita kena letak berapa molekul supaya jadi 4? 2 lah. Kita letak 2 molekul hidrogen. Jadi sekarang ni, nampak tak? Hidrogen keseluruhannya 2 molekul, 1 molekul ada 2 atom, 2 kali 2, 4. Okey. Kat sini, 2 kali 2 untuk hidrogen, 4. Alhamdulillah. Oksigen perlu tukar nombor? Tak payah. Sebab apa? O kat sini sudah ada 2. O kat sana pun sudah ada 2.
Maka inilah persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas antara hidrogen gas dengan gas oksigen menghasilkan air. Iaitu perlu gunakan 2 molekul hidrogen, satu aja, oksigen tak payah tulis satu lah. Sebab satu tak payah tulis. Okay, 2 molekul air yang terhasil. So, dapatlah persamaan kimia yang seimbang. Boleh? Dia tak sah. Dia tak sah kalau tak ada contoh ni. Ni explanation nak kejap lagi. Kalau awak nak tengok balik pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. Hak untuk H2O. Okay. Sebagai latihan, segera sekarang ni, saya akan bagi satu contoh soalan. Okay. Kita klik. Mudah juga. Benda yang mudah je. Okay, nah. Saya bagi satu. Kita pakai pen yang tebal tadi. Okey, tebal tadi. Okey. Tindak balas antara gas nitrogen dengan gas hidrogen menghasilkan gas amonia NH3. Okey. Sekarang ni lebih kurang masa berapa minit? 5 minit. Lama sangat tak? Untuk cuba awak imbangkan persamaan ni. Maksudnya awak letak nombor-nombor. Buat macam tadi lah. N ada berapa? Okey, saya bagi guide kat sini. Dalam bahan ni ada nitrogen ada berapa? 2. Hidrogen ada berapa? 2. Dekat sana nitrogen ada berapa? 1. Hidrogen ada berapa? 3. Okey. Sekarang ni kalau awak nak imbangkan satu-satu, jangan buat semua sekali. Tengok yang mana dulu awak perlu imbangkan. Nitrogen dulu. Tengok nitrogen dah balance, cek hidrogen pula. Lepas tu dia ada kacau hak mana-mana, tukar pula hak sana. Okey. 4 minit. Siapa yang dah siap bagi tahu. Kejap lagi kita buka yang dekat Google Meet tu, tulis dekat kertas, kejap lagi show dekat kertas. Okey. Boleh? Try. Nak pasang-pasang muzik pun saya tak pandai. Kalau boleh pasang muzik tu sambil-sambil menunggu tu okey juga. Danish pandai pasang muzik. Okey, saya akan stop sharing ni kejap. Okey, saya akan tengok jawapan. Okey. Siapa yang nak tunjuk dulu? Siap. Siap? Kejap. Okey. Tak siap ya? Siap. Tulis dekat kertas, nanti tayang macam tu nak. Tayang macam tu bagi nampak.
Okay. Yang kalau yang tu dia mesti 2 atom juga kan? Ha. Danish okay? Kenapa ada 2 saja? Saya dengan Muslihah je. Mana Danish? Danish terkeluar ke apa? Tak tahu. Okey, dah 8.50 ni. Boleh Siti Muslihat tunjuk je takat mana yang dapat. Nanti saya tengok apa yang kelemahan-kelemahannya tu. Boleh tak tunjukkan? Sekejap. Nampak tak? Saya baru sampai sini. Okey. Okey. Cakap tu. N2, H2, NH3. Oh, salin baru siap salin je lah ni. Okey. Tak apa. Okey, saya sharing balik lah. Okey, sebab masa tak berapa nak mengizinkan. Tak apalah, ada usaha untuk menulis tu kira dah okey dah tu. Okey, saya share balik. Okey, dah buat tu okey lah. Salin tu okey. Jadi sekarang ni macam hak saya cakap tadi. Nampak saya share lah. Risau juga duk share takut tak nampak. Okey, sekarang ni kita buat satu-satu. Nak buat hidrogen dulu pun boleh, nak buat nitrogen dulu pun boleh. Tapi oleh kerana saya dah tertulis nitrogen ni dulu kat depan, jadi kita akan tengok nitrogen dululah untuk diimbangkan. Okey, nitrogen yang di sebelah kiri, anak panah, ada 2. Di sebelah kanan, anak panah, ada 1. Jadi kita kena jadikan dia 2. Macam mana nak jadikan dia 2? Allah, pen ni tebal sangat. Kita ambil pen merah. Nah, macam mana nak jadikan dia 2? Kita letak nombor 2 dekat depan formula NH3. Jadi, untuk N, settle. Selesai. Tapi, bila kita letak 2 dekat depan formula amonia ni, NH3 ni amonia, hidrogen sudah berubah. Asalnya tadi ada 3 sahaja sebab 1 molekul. Tapi sekarang ni dah ada 2 molekul. Jadi 2 molekul, 1 molekul ada 3, 2 molekul. Jadi berapa hidrogen sekarang? Berapa hidrogen sekarang, Muslihat? Apa? Kalau 1 molekul amonia tadi, 1 molekul amonia dia cuma ada 3 je hidrogen. Tapi bila kita dah tukar sebab nak jadikan nitrogen ni 2, letak 2 dekat depan, dia dah jadi 2 molekul amonia. So berapa atom hidrogen sekarang ni? Satu molekul NH3 tadi, dalam ni cuma ada 3 je hidrogen. Ni dalam ni NH3 tadi. Tapi bila kita dah jadikan 2 dekat sini, berapa hidrogen yang ada? 2. Ni alah, satu tangan berapa jari? Berapa jari dah? Satu tangan ada berapa jari? 5. Kalau 2 tangan? 10. Macam mana awak tahu 10? Kira lah. Darab lah. Sama juga yang ni. 1 molekul ada 3. Kalau 2 molekul, 3 darab 2 lah. 1 tangan, jari 5. 2 tangan, 5 darab 2 tangan, 10. Kecuali cacat. Okey, boleh. Boleh Jadi kat sini hidrogen yang ada adalah 6. Dah berubah yang baru jadi 6. Sebab apa? 2 molekul. 1 molekul tadi 3 sahaja.
Sekarang dah 2 molekul, 2 darab 3. 2 darab dengan 3 jadi 6. Nitrogen ni sebenarnya pun darab juga. Tapi kan nombor 1 untuk nitrogen ni kita tak tulis. 2 darab 1 tu yang jadi 2 tu. Okey. Jadi sekarang ni yang masalahnya adalah hidrogen. Tak selesai-selesai. Bila kita letak 2 dekat depan ni, 6 hidrogen kat sana. Tapi kat sini 2. Jadi kita kena tukarkan juga dia ni supaya jadi 6. Nak letak berapa dekat depan hidrogen ni supaya jadi 6 hidrogen? Satu hidrogen ada 2 atom dia. Satu molekul ni. Kalau kita letak satu molekul hidrogen ada 2 atom. Macam mana nak bagi jadi 6 atom dia? Letak berapa? 3. 3. Kita letak 3. Jadi sekarang ni kita cek balik. Nitrogen kat sini ada berapa? 2. Nitrogen kat sana ada berapa? 2. Hidrogen kat sini ada berapa? 2 kali 3, 6. Hidrogen kat sini ada berapa? 3 kali 2, 6. Maka dapatlah persamaan kimia yang seimbang antara tindak balas nitrogen dan hidrogen menghasilkan amonia. Tulis sekali lagi, iaitu nitrogen tindak balas dengan hidrogen menghasilkan amonia NH3. Okey, letakkan nombor-nombor yang kita imbang. Depan nitrogen tak ada, depan hidrogen ada 3 dan depan amonia ada 2. So inilah jawapannya, persamaan kimia seimbang. Ada lagi lah nanti. Nanti dalam peperiksaan kena buat ke ni semua ni? Ni berapa belah kiri, berapa belah kanan ni? Kena buat tak semua ni? Pasal dalam peperiksaan tak payah buat, tak payah tunjuk. Tetapi kalaulah pelajar atau calon memang tak mahir nak buat, bila soalan habaq apa tindak balas dengan apa nak keluar tak boleh, buatlah cara ni, tak ada masalah. Tidak salah lah maksudnya. Tapi insya-Allah lah, kalau betul-betul minat ni, nanti ke depan awak akan jadi macam dah mahir dah. Awak tak perlu buat macam dia. Awak tengok belah kiri, tengok belah kanan. Okey. Tengok belah kiri, tengok belah kanan, tengok belah kiri, tengok belah kanan. Dah boleh letak dah nombor dia. Okey. Sama macam baca Quran lah. Okey. Kalau ada tanwin, jumpa huruf ba ke apa tak? Huruf waw, katalah huruf waw. Dengung ke tak dengung? Kalau baca Quran, tanwin ni ataupun nun mati, jumpa huruf waw, dengung ke tak dengung? Tak kuat. Tak tahu pendidikan Islam. Tak apalah. Tapi sama macam baca Quran lah, lama-lama, okey, walaupun benda tu banyak, susah, tapi bila dah lama, insya-Allah akan mahir. Tapi dengan syarat kena ulang-ulang tengok ah. Okey, ulang-ulang tengok. Okey, hak ni explanation hak tadi. Yang ini persamaan. Okey, just explain aja. Hak saya cakap tadi, hak belah kiri dengan belah kanan mesti sama banyak. Okey, hak ni apa dia? Hak ni hak kita dah tafsir tadi, kualitatif dan juga kuantitatif. Okey, untuk next perbincangan, saya hanya akan fokus untuk jawab soalan ni je. Muka surat 70 dalam buku teks. Okey, untuk tuliskan persamaan kimia seimbang. Ni dah buat tadi. Okey, ni boleh tulis balik terus je. Okey, buat je dalam buku latihan. Ni dah buat dah tadi. Okey. Jadi masalah sekarang ni macam saya cakap tadi, soalan akan bagi nama. Formula awak kena bentuk sendiri. Jadi saya harap untuk Muslihah, Danish kalau dah boleh masuk tadi, dan juga pelajar-pelajar yang lain yang tengok kita punya sesi pada hari ni, kemudian okey, cuba buat dulu. Kalau masalah contohnya formula air, formula natrium hidroksida, okey, formula apa lagi ni? Kuprum 2 karbonat, formula kuprum oksida, formula gas karbon dioksida, apa lagi? Formula untuk aluminium oksida. Ni hak payah-payah ni, okey, mungkin payahlah, okey.
cuba jawab dulu dan tanya cikgu, tak ada masalah dalam grup tu lah, dalam grup Telegram tu. Okey, yang penting awak cuba. Paling kurang sebelum kita bincang jawapan untuk menyeimbangkan persamaan kimia ni nanti, paling kurang untuk formula awak dah betul dah. Tak ada masalah dah formula kimia. Okey nah. Sebab kalau formula kimia salah, sampai ke sudah kita tak boleh nak seimbangkan persamaan ni. Boleh nah? Boleh. Okey. Jadi tanya. Okey, jadi saya kena stop sharing, tengok masa pun ada 2 minit lagi, takut ganggu dengan kelas yang akan datang tu, kelas apa entah lepas ni. Okey. Oops. Okey, jadi saya haraplah anak-anak pelajar, okey, teruskanlah belajar, jangan putus asa walaupun dalam pandemik ni, okey. InsyaAllah orang yang rajin usaha akan dapat. Okey, susah macam mana pun tapi kalau dia minat, dia nak usaha, insyaAllah. Okey, banyak kelebihannya bila berada dalam aliran sains tulis ni. Okey, jadi sehingga kita jumpa lagi. Adakah ada apa nak tanya? Muslihah? Dennis memang tak dapat masuk. Tak ada. Tak ada. Okey, so saya akan stop recording lah. Okey, boleh dismiss ataupun left ni lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni siapa baru masuk ni? Okey, tak apa.